Okay, cuba ulang balik. Berkenaan dengan 16 meter ni, okay. So 16 meter ni adalah diameter bagi roda Ferris tu. So kalau kita dapat 16 meter tu, kalau kita tengok kat sini, ketinggian daripada tempat roda Ferris yang pertama ni, tempat duduk ganda untuk roda Ferris yang pertama kat bawah ni, paling bawah sekali, dan ganda yang paling atas ni adalah jarak dia 16 meter. So maksudnya kat sini, dia punya ketinggian ni bersama dengan bentuk graf ni, iaitu dia punya amplitude paling maksimum dan tambah amplitude paling minimum lah. Daripada puncak sini ke puncak sini, kalau kita tengok ketinggian dia adalah 16 meter. So that mean kita boleh dapat kat sini amplitude dia adalah 8 meter. Sebab ni kita bagi dua. Kita tengah kan. Okay. So dekat sini dia bagi Ferris itu ketinggian rosa daripada tanah yang paling tinggi semasa menaiki roda Ferris itu. So maksudnya rosa berada di mana? Rosa berada di sini. R tu. Dia cakap kedudukan dia dicatatkan ketika berada pada kedudukan yang paling tinggi. Paling tinggi inilah yang cikgu bulatkan ganda tu. Paling tinggi R tu. Tu rosa lah. Kedudukan rosa. So that mean dia start kat mana? Dia start dekat yang ni, dekat part sini. Itu ketinggian 16 meter tambah dengan 2 meter ni. Okay, 2 meter dah tambah dia. Okay, itu dari segi ketinggian lah. Alright. Kita tengok dari segi apa pula. Diberi bahawa roda Ferris itu membuat satu pusingan lengkap. Satu pusingan lengkap maksudnya apa? Contohnya rosa dekat sini. Okay, dia akan berpusing. Okay, dia berpusing sini lah kot. Ikut arah jam. Berpusing. Dan pergi ke rosa balik. Maksudnya dia berpusing sini. Dia akan buat pusingan lengkap. Okay, sampailah ke kedudukan yang asal, iaitu kedudukan paling maksimum. So that mean kat sini kita tengok kedudukan maksimum kat mana? Di sini. So maksudnya daripada sini dia turun ke bawah, lepas tu dia naik balik. Okay, dia menghasilkan satu pusingan lengkap. Oleh itu, okay, dia punya jarak dari sini kita boleh dapat anggap ni adalah 50. Sebab dia cakap satu pusingan lengkap dia adalah 50 saat. Alright. So kalau kita tengok bentuk ni, ini bentuk graf cos. Graf cos macam ni kan? Graf cos dia ni. Okay, ni graf cos. Okay, so kita dapat dah satu pusingan lengkap bagi graf cos. Okay, kita pusing lagi sampai ke titik maksimum yang berikutnya dan kita akan dapat satu lagi gitaran. So satu lagi gitaran pada 50 tambah 50 dapat 100. Okay, dapat 100. Tapi dia cakap kat sini dan graf berikut menunjukkan ketinggian rosa pada bagi 125 saat pertama. That mean dekat sini dia ada separuh. Sebab kita tengok yang pertama 50, yang kedua kita tahu kosong 50, lepas tu pergi kepada 100 dan last sekali kepada 125. So kita tengok perbezaan dia, satu pusingan lengkap adalah 50. Satu pusingan lengkap lagi-lagi 50. Tapi untuk 100 saat ke 125, dia tidak buat satu pusingan lengkap. Okay, 100 hingga 125, jarak dia adalah 25 saat. That means dia adalah separuh daripada masa yang diperuntukkan untuk rosa melengkapkan ataupun roda Ferris tu melengkapkan pusingan. So that means dekat sini kita ada tambahan lagi satu ni.
pusingan lengkap. Okay, so kita kena tahu dululah dia punya apa orang kata kalau dia cakap kat sini adalah pusingan lengkap dia 125 saat kan. So kita kena gunakan yang 125 saat lah. Kita tak boleh gunakan 60 saat. Kita tak boleh gunakan 120 saat. Sebab masa yang dibutuhkan adalah di sini. Ikut masa yang ada dalam graf lah. Unless kalau dia berkaitan dengan sudut dan jam untuk 1 jam lah. Okay, so masa memang ada dah peruntukkan untuk satu pusingan yang agak lengkap. So kita dapat 2,5 kitaran. Okay, so kat sini apa yang kita boleh dapat adalah sebanyak 2,5 kitaran. Okay, 2,5 kitaran. Untuk aim dia. So 2 1/2. Tapi kalau 2 1/2 kita boleh tulis dia dalam bentuk 5/2. Bentukkan dalam pecahan tak wajar. Okey. Okey. So maksudnya kat sini dia dia tidak membuat pusingan lengkap lah. Maksudnya 3 kitaran, 4 kitaran, 5 kitaran. Dia buat 5/2 kitaran ataupun 2,5 kitaran. Yang lengkap di antara 0 hingga 125 saat. Okey. Ini akan jadi nilai apa? 2/1/2 ni. Ini akan dapat jadi nilai B. Cikgu ulang balik macam ni kita nak dapatkan fungsi dia. Iaitu Y sama dengan, ataupun kat sini kita boleh Y sama dengan A cos, sebab kita nampak bentuk dia dalam bentuk cos BX. Okay. So Y ni apa? Y ni adalah sudah tentu adalah dia punya height lah, H dia. Okay, ni adalah Y dia. Dan T ni adalah dia punya apa? Dia punya X tu. Dari sini kita kena bermain dengan dia punya maklumat lah untuk kita explain ataupun kita nak kena terbitkan satu fungsi trigonometri bagi mewakili pergerakan roda Ferris tu. Okay. So apa yang kita dah dapat adalah di sini adalah Y. Y kita gantikan dengan H. Okay. Macam mana pula dengan amplitude? Amplitude dia adalah 8 meter. Sebab daripada kedudukan paling tinggi ke kedudukan paling rendah 16 meter. Tapi kita tak ukur amplitude dari segi maksimum kepada minimum. Kita kira daripada, kalau kita tengok graf sini kan, kita kira daripada sini ke sini. Ini dia punya amplitude dia. Maknanya separuh daripada tu. So bermaksud A dia berapa? A dia of course adalah 8 meter ataupun kita ambil 8 lah, senang. 8. So H sama dengan 8. Okay. Cos. Sebab dia bentuk cos kan? Untuk graf cos. And then B tu kita gunakan apa? B tu kita guna gunakan 5/2. 5/2. So 5/2 X. Okay. Tapi tak habis sampai situlah. Okay. Perasan tak? Dia ada pergerakan kat sini. Okay. Pergerakan 2 meter. Dan ni 2 meter daripada sini. Daripada kosong ke sini 2 meter. Tapi dia ada pergerakan lagi kat sini. Tambahan ekstra 8 meter. So maksudnya dia bertambah ataupun dia berganjak ke atas ataupun dia shift ke atas sebanyak berapa meter? Dia dapat shift sebanyak 10 meter. Kan? Kalau cos yang asalnya ni bentuk dia. Tapi dia pergerakan dia daripada minimum ni dia ganjak sebanyak 10. Iaitu 8
tambah dengan 2 di sini. Yang di bawah ni. So that mean bila dia beranjak ke atas tu, untuk ke paksi yang ni, okay, paksi tu bergajak, so that mean kita kena tambah lah. Tambah 10. So dapatlah jawapan dia, X ni ganti silap. X, T. Okay, yang ni T. Okay, so jawapan dia adalah H sama dengan 8 cos 5/2 T tambah dengan 10. So kenapa 5/2? Kenapa kita nak gunakan 21/2? Kita boleh guna 21/2. Tapi kebiasaannya untuk kitaran kita akan gunakan pecahan tak wajar. Instead of kita gunakan pecahan nombor bercampur iaitu 21/2. So kita akan gunakan ni lah 5/2 untuk dapatkan berapa kitaran dia. Okay. So kat sini kita mengambil kira satu punya paling lengkap adalah 125 paling panjang, bukan 360, bukan 1 jam 60 minit. Kita ambil ikut kepada graf dia 125. Okay. So untuk melengkapkan. So kita ambil kat situ berapa kitaran kita dapat. So kita ada satu kitaran, kitaran yang kedua satu lagi, dan kitaran separuh kitaran. So that means kalau kita tambahkan semua, hasil tambah dia adalah 1/2. Kita tukar convert 1/2 jadi nombor pecahan tak wajar. So kita dapat 5/2. So 5/2 tu tak mana? 5/2 tu adalah nilai bagi B. So yang kitaran-kitaran kan. Itulah B, 5/2. So amplitude dia macam mana pula? Cikgu ulang balik, amplitude dia berdasarkan kepada graf daripada garisan pada paksi X, kita bawa ke titik paling maksimum. So kat sini kita tahu daripada maksimum ke minimum jarak dia adalah 16 meter. Okay, kita bahagikan 2. So kita boleh dapat dia punya amplitude. A dia kan, amplitude. So kalau kita bagi 2 kita dapat 8 meter. Okay. So kenapa cikgu tambah pula dengan 10 ni? Tiba-tiba kena tambah 10. Okay. Nampak perasan tak graf tu? Dia actually graf kos yang dianjakkan. Dianjakkan ke atas. Sepatutnya graf dia macam ni. Bentuk dia. Okay. Graf kos dia bentuk je ni. Okay. Graf warna merah ni kan. Sepatutnya macam ni. Tapi bila kita lukis dalam bentuk yang tadi, bentuk tu, graf dia actually dia beranjak. Dia dari sini. Dia naik atas. Nampak tak? Daripada sini, dia naik. Sebanyak berapa? So kita boleh kira lah. Pada paksi ni, ke paksi ni, kita boleh tengok. Berapa jarak dia? So kita dapat 10 meter. Kenapa 10 meter? Sebab jarak daripada minimum ke paksi ni dia dapat 8 meter. Paling bawah kan, 8 meter. Tapi daripada kosong ke minimum adalah 2 meter letak situ. So 8 tambah 2, so kita dapatlah 10 meter. Okay, boleh dapat ni? Kelas? Ke masih tak dapat, masih kurang faham, nak minta cikgu explain lagi. Macam mana kita boleh dapatkan fungsi trigonometri tu? Ini okey? Mbak Tisha okey tak, Mbak Tisha? Dapat tak? Amirul, Haikal, Lutfi, boleh tak? Okey, so sekarang kita dah dapat dah soalan 1. Dia nak minta fungsi trigonometri
untuk soalan ni. Dan kita dah dapat dah. Okay, sekarang kita nak dapatkan yang nombor 2 lah. Hitung ketinggian rosa selepas berpusing selama 1.8 meter. 1.8 meter. 1.8 meter. Selepas 1.8 minit. 8 minit. Okay. Nilai dia tak seragam. Okay, nampak tak? Yang ini dalam saat. Tapi ditanya dalam minit. So kita kena convertkan 1.8 minit tu dalam unit saat. So macam ni kita nak dapat unit saat, kita darabkan dengan 60. So kita darabkan 60 dan baru kita akan dapat dia punya apa tu? Unit dia. Berapa saat. So 1.8 kali dengan 60. So kita dapat 108 saat. Sebab kita nak standardize. Sebab dia punya fungsi ni adalah dalam unit saat. Sebab graf dia dalam unit saat. So kita standardizekan apa yang dia nak minta tu dalam unit saat juga. So dia dapat 108 saat lah. So dia nak dapat ketinggian. Masuk je kan nilai dia. So H sama dengan 8 cos 5/2. Sekejap, ada masuk kan. Okay, 5/2 darab dengan T. T sama dengan 108 tambah dengan 10. Cuba kirakan. Berapakah dia punya dia punya ketinggian yang dicapai oleh rosa. Siapa boleh bagi jawapan? Apakah ketinggian rosa pada 108 saat ataupun 1.8 minit? Apa meter? Okay, siapa boleh beri jawapan? Apakah dia punya ketinggian rosa pada minit ke 1.8 ataupun saat ke 108? Berapakah dia punya ketinggian? Kat mana kedudukan dia? Daripada aras tanah kena kira. Okay, kalau cikgu kira, cikgu akan dapat nilai dia adalah 10 meter. Okay, 10 meter.
Okay, 8 cos 5 per 2 darab dengan 108 tambahkan dengan 10. So then kita akan dapat jawapan dia 10 meter. Okay, kalau boleh calculator awak invest lah sikit. Kalau boleh dapat yang calculator je ni. Boleh tak? Beli baru. Cikgu cadangkan beli kalkulator ni lah. Untuk apa? Kelas matematik. Dengan AdMat. Siapa ambil AdMat? So cikgu cadangkan yang beli ni. Dah lalang kan? Exam tahun depan. Bulan Mac nanti. So kalau boleh beli kalkulator yang baru lah. Dia FX 570EX. Sebab dia membantu awak untuk ni. Untuk operasi-operasi pecahan. Okay, kalkulator ni bagus. Instead of yang bagi instead of kalkulator yang lain, yang sebelum ni yang biasa awak gunakan, tu dia agak dah old school sangat. Ataupun awak boleh pilih yang ada dua lah, satu lagi ni. Yang warna kelabu ni. Okay, warna kelabu ni pun boleh dipertimbangkan untuk beli FX 570ES Plus. Casio lah, ada dua Casio. Cuma yang cikgu tertarik dengan warna hitam ni, iaitu kelas Swiss ni, siapa yang belajar AdMax, dia orang kata dia lebih pantas untuk menjawab soalan taburan kebangkalan. Pasal dia yang dah belajar kot AdMax, taburan kebangkalan. So kalkulator ni sangat berguna untuk belajar-belajar AdMax. Okay. So dapat 10 meter ketinggian dia daripada aras. Ketinggian selepas fokus sampai 1.5 daripada aras tanah lah. Kena mention juga 10 meter tu daripada aras mana kan. Itu paling penting. Okey. Cuba buat soalan kertas satu ni dulu. Okay, ada a few question kat sini. Cuba buat yang muka surat pertama tu, iaitu muka surat 91. Nombor 1 hingga nombor 3 ni. Cukup. Nanti kita bincang balik. Boleh tak awak buat? Okay. So boleh nanti kalau dah dapat jawab, boleh letak kat yang chat. Jawapan dia A ke, B ke, C ke. Tolong buat. Cikgu nak minta awak buat. 10 dalam 10 saat, 10 minit. 10 minit lebih sekarang. 10 minit lah. Untuk awak jawab Boleh So dalam 9.20 cikgu nak tengok ada jawapan ni. Kalau nak tanya apa-apa, bagi tahu je kat orang chat. Cikgu, macam mana nak jawab soalan nombor 1? Nombor 2 ni ada nak apa pun. Tapi tanya-tanya boleh lah. Tapi jangan tanya apakah jawapan, macam nak jawab soalan ni terus. Jangan lah. Kita tanya, cikgu, 206 ni mewakili apa? Macam tu. Adalah spesifik. So sekurangnya adalah mungkin awak terkeliru dekat beberapa bahagian tu, then cikgu akan guide lah macam ni nak buat. Okay, 10 minit.
Okay, ada berapa soalan nak tanya? Tu 3 soalan ni saja Yang soalan bawah-bawah tu nanti dulu. Tapi siapa nak bagi jawapan ya? So, nombor 1 dia cakap antara berikut yang manakah bukan sudut rujukan sepadan A yang alpha yang betul. So mana? Ni simple ya. Direct question tu. Cikgu dah terangkan awal kelas yang terawal tu. Macam mana bentuk dia. Kita ada butterfly tu. Sudut kupu-kupu tu. Cuba check. Sudut kupu-kupu tu bentuk segitiga dia bentuk macam mana? Okay, nombor 2. Antara berikut yang manakah bukan pasangan sudut theta dan sudut rujukan sepadannya alpha. Okay. So ini kena ingat lagi balik sukuan dia. Sukuan-sukuan yang kita boleh dapat. Sukuan pertama, sukuan 2, sukuan 3. Pertama, kekal macam sudut rujukan. Tapi sukuan kedua sampai sukuan keempat tu, kita tengok sama ni kita tambah 180, tolak 180 ataupun 360 tolak sudut sepadan. Kita tengok dulu lah macam mana dia buat tu. And then yang nombor 3, kita ada sin X negatif 0.9136 kan. Terletak pada sukuan keempat. Hitungkan nilai X. Ni dia bagi siap-siap sukuan. So bila dia bagi siap-siap sukuan, so maksudnya sudut dia akan jadi 1 je. Sudut dia. Okay. So jadi 1, 2, 3 ni agak mudah. Sebab cikgu dah explain dah. Apa tu dalam kelas ni dalam dua sesi. 3 sesi kan kita dah join, tapi secara roughly untuk yang untuk 1, 2, 3 tu dah kita dah bincang dah dalam 2 sesi ni. So siapa nak jawab? Ada nak jawab? Ke ada yang hantar dekat dalam WhatsApp? Oh tak ada. Aina boleh jawab soalan nombor 1? Apakah jawapan dia? Okey, Aina jawab nombor 1 adalah C. Okey, betul. Jawapan dia C. Okey, untuk sudut sepadan dia hanya dia hanya bergerak ataupun dia hanya kita ambil pada sudut yang dicangkumkan kepada paksi X. Okey, ni kita ada paksi Y, ni kita ada paksi X. So kita buatlah segitiga kan, bersudut tegak. So sudut dia kat mana? So sudut dia dekat sini. Kepada paksi X. Sama juga kes kalau yang pada sukuan kedua. Okey, buat segitiga. Dan di sini pun sudut yang dicangkumkan adalah sudut sepadan. Yang C tu, jawapan dia kan, C tu dekat sini kan. Pada sukuan kedua. Dia buat sudut kat sini. Salah. So jawapan dia yang sepatutnya adalah sudut alfa di sini. Bukan di sini. Salah. Okay. So jawapan dia C. Okay, siapa nak cuba soalan nombor 2? Amirul, boleh jawab soalan nombor 2? Apakah sudut ni yang manakah bukan pasangan? Bukan dah highlight juga bukan ni. bukan pasangan sudut theta dan sudut rujukan sepadannya alfa. A, B atau C atau D. Ada 4 jawapan.
Okey, Amirul jawab B. Okay, Amirul jawab B. Right. So macam ni kita nak, kita tengoklah pada sukuan-sukuan ni lah. Kat sini. Okey. Biasanya 206 ni adalah sudut pada sukuan ke tiga. Sekejap. Kedua. Ketiga silap. Ketiga. So 100, kalau sukuan ketiga kita kena tambah lah. Itu 180 tambah dengan 26. So kalau kita tambah, of course kita dapat 106. Betul? A. Cuma yang kita jawab B. Kita tengok B. 337 ni pada sukuan keempat. Okay, kalau sukuan keempat, 360 tolak dengan 23. Okay. So 360 tolak 23 kan. 360 tolak 23. So far kita dapat 337. 337. Betul pula. Okay, soalan yang mana betul Bukan B Amirul. Okay. Kita tengok lagi yang jawapan yang C pula. Okay, C ni 112 ni pada sukuan kedua. Okay, pada sukuan kedua. Kalau sukuan kedua 180 tolak dengan 68. So 180 tolak 68. So kita dapat 112. Okay, yang ni tadi 206. So ni pun betul. Yang C ni pun betul. Okay, kita tengok yang D pula. D ni pada sukuan ketiga. Okay, ketiga 195. Sebab dia lebih daripada 180 kan. Okay, untuk sukuan ketiga kita tambahkan lah. 180 tambah dengan 75. So kita dapat berapa ni? Tambah 75. So kita dapat 255. So patutnya sudut dia yang sepadan adalah 255. So D yang salah. Okay, so jawapan dia adalah nombor 2 D. Bukan B Amirul. Boleh dapat ni. Kalau sukuan kedua kita tambahkan sukuan kedua kita tolakkan, itu 180 tolak dengan sudut sepadan. Kalau sukuan ketiga 180 tambah dengan sudut sepadan. Sukuan keempat 360 tolak dengan sudut sepadan. Okey Amirul, boleh ni? Ingat. Cuba bagi nota sikit. Okey. So ni dia sama dengan theta, dia samalah. So kat sini 180 tolak dengan theta. Ni 180 tambah dengan theta. Ni 360 tolak dengan theta. Tu kena alert lah dengan sukuan-sukuan tu. Dan kita kena tahu sudut ni pada sukuan berapa. Kan? Untuk sukuan pertama 0 hingga 90 darjah. Untuk sukuan kedua 90 hingga 180. Okey. Untuk sukuan ketiga 180 hingga 270. Dan sukuan keempat 270 hingga 360 darjah. So let Amirul macam nak buat, ada kesalahan di situ. Okey. Nombor 3. Diberi bahawa sin X sama dengan negatif 0.9136. Okey. Dan X terletak pada sukuan keempat, hitung nilai X. Okey. Apa yang cikgu ajar 2 minggu lepas dan minggu lepas, cikgu terangkan mengenai macam mana kita nak dapatkan sudut kalau kita ada nilai dia negatif. Okey. So apa kita buat, kita nak buat apa? Kita kena dapat sudut rujukan dia. Macam mana kita nak dapatkan sudut rujukan dia? Abaikan negatif. Tanda negatif tu. Negatif ni kita abaikan tu. So, sudut rujukan dia, okey, sudut rujukan sama dengan shift sign shift sign iaitu sin kuasa negatif 1 0.9136. Awak tekanlah kalkulator awak
So awak akan dapat nilai dia sin 0.9136. Dan kita boleh dapat sudut rujukan dia adalah 66 darjah. Okey. Tapi itu bukan sudut sebenar dia. Okey. Sebab dia cakap dia berada pada sukuan ke-4. Dia dah bagi siap-siap dah. Ni pada sukuan ke-4. Macam biasa kalau kita tahu negatif tu pada sukuan kedua dan sukuan ketiga dan sukuan keempat untuk sin lah. So kemungkinan akan ada dua jawapan. Okey, dah dapat dua sudut. Tapi dekat sini dia dah bagi siap-siap dia nak sukuan keempat je. So satu sudut sajalah. Okey. So tadi kita dah perincikan nak dapatkan sudut je nah. Kalau pada sukuan keempat 360 tolak dengan sudut rujukan sepadan dia. Rujukan dia. So 360 tolakkan dengan 66. Okey. 360 tolak dengan 66. So kita dapat 294 darjah. Okey. Kita dapat 294. Okey, boleh tak ni? Amirul, Aina, Badisha, yang lain-lain lagi? Aikal? Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor 4. Okey, nombor 4 ni dia bagi satu trigonometri yang ada jari dia satu. Okey, bila dia jari satu, dia agak membantu kita lah. Sebenarnya jarak dia daripada pusat sini, O ni, ke lilitan kat sini adalah 1 unit. Dia dah membantu kita lah untuk dapatkan nilai-nilai dia lah. Okey, so macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Selesaikan soalan ni adalah nyatakan nilai yang mungkin bagi A dan nilai bagi B. Okey, nilai yang mungkin bagi A dan nilai mungkin bagi B. Okey. A dia kalau kita tengok dia ada A ni adalah X dan B adalah Y. So A itu mesti nilai dia negatif. So dia belakang kosong kan pada X tu. A dia mesti negatif. Mana A negatif? A negatif adalah pada soalan C dan juga soalan D. Nampak tak? Kita tak payah tekan kalkulator pun dekat sini. Kita dah boleh assume dah. Ini jawapan dia macam mana? Kemungkinan dia macam mana? Okay? Sebab A dia mesti, jawapan dia mesti negatif. So negatif. Macam mana pula dengan B? B dia kan dekat bahagian atas kan? B dia Y kan? Di bahagian atas. So mesti positif. So mana yang B positif kat sini? Okay, B positif adalah jawapan C. So dah sah-sah jawapan yang paling tepat adalah C. Soalan ni dia tak mau mulakan kita nak tekan kalkulator betul-betul Dia nak kita alert. Okay, kalau kita ada gambar ajar statisan tu, kita tekan kosong kat sini. So yang ni positif bagi X, yang ni negatif bagi X. Okay, kalau dekat atas positif bagi Y. Okay, bawah negatif. So then kalau kita titik kat sini, so X dia akan jadi negatif, Y dia akan jadi positif. So mana jawapan dia? Confirm lah C. Ini dia macam cuba jaya lah. Try tekan betul tanda right. And then kita boleh dapat jawab tanpa kita mengira. So soalan macam ni adalah soalan bonus lah. So dia mengurangkan masa kita untuk soalan-soalan berikutnya. Okay. Okay. So kita tengok yang soalan 5 pula. Okay, 5 kita ada cos X sama dengan 3/5. Dia bagi nisbah dia untuk cos 3/5.
dengan sudut dia adalah julat di antara 270 hingga 360 darjah. Okay, dia minta cari nilai tan X. Okay, so kita first thing first, kita kena tahu dia berada sukuan ke berapa X tu. Okay, ada sukuan ke berapa. So kalau kat sini kita tahu dia antara 270 hingga 360, ini adalah pada sukuan ke-4. Okay, pada sukuan ke-4. Okay, kita lukis sukuan dulu. Okay, kita lukis sukuan dia pada sukuan ke-4. Okay, lukiskan segitiga bersudut tegak dia kat sini. So kat sini adalah dia punya X. Okay. Sekejap. X kan situ. X dekat sini. Itu sudut theta. X dekat sini. Sini X. Tapi sudut rujukan dia akan gunakan sudut pada sukuan ke-4 lah. Okay. Kita tengok sini cos positif. Of course lah cos positif. Sebab pada sukuan ke-4 cos akan jadi positif. Okay. So daripada theta ni kita boleh tahu dah kat mana O, mana A, mana H lah. Okay. So jarak daripada O, daripada titik O ni ke sini, ini dinamakan sebagai ataupun dia punya hypotenuse ni adalah dia punya H lah. And then jarak menegak ke sini, ini kita panggil sebagai opposite. Sebab theta di sini, ini adalah opposite dia. Okay, so opposite dia kat situ. Dan yang melintang ataupun sejajar dengan paksi X ni, kita ambil sebagai A, adjacent. Okay. Untuk cos, kita tahu cos adalah SOHCAHTOA. Okay, SOHCAHTOA. So maksudnya A bagi dengan H. So maksudnya A atas, bawah ni adalah H. So then kita boleh labelkan lah apa, H ni adalah 5. So dan A itu adalah 3. Okay, 3. So that mean kita kena dapatkan nilai opposite dia lah untuk membantu kita untuk dapatkan tan X. Okay, untuk membantu kita dapatkan tan X. So by hope bagus, senang je. Kalau jumpa segitiga bersudut tegak, apa kita buat adalah teorem Pythagoras lah. Nampak tak kita belajar, awak belajar tu masa tingkatan 1 hujung tahun kan, oleh hujung sekali, iaitu teorem Pythagoras. So mesti awak akan ingat lah macam nak buat kan. So 5 ni adalah hypotenuse. Hypotenuse ni apa? Hypotenuse ni adalah sisi paling panjang. Okay, so sisi paling panjang. So untuk dapatkan sisi O ni adalah sisi paling sisi pendek lah. Bukan sisi paling pendek, sisi pendek. So nak dapatkan O ni, kita kena buat panjang tolak dengan pendek. So pendek satu lagi apa ni? Pendek satu lagi yang 3 ni. So kita dapat punca kuasa 5 kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. So kita dapat punca kuasa 16 lah. So kita dapat 4. So maksudnya O ni adalah 4. So macam mana kita nak dapatkan tan X pula? Okay, tan X adalah nisbah dia opposite bahagi dengan adjacent. Opposite kita dah tadi 4. Adjacent dia 3. Okay, so maksudnya kat sini tan X sama dengan 4 per dengan 3. Tapi dekat sini kita tak boleh buat 4 per 3 saja. Kita kena letak negatif. Kenapa letak negatif? Sebab segitiga bersudut tegak tu berada pada sukuan ataupun julat dia pada sukuan ke-4. Tan pada sukuan ke-4 adalah negatif. Okay? Tan pada sukuan ke-4 adalah negatif. Yang positif apa? Yang positif adalah cos. So that mean
Jawapan dia adalah negatif 4/3. Boleh tak ni? Okay. So kalau boleh, cikgu nak minta awak buat dalam masa 10 minit. 9:38. 12 minit lah kita bagi. Cuba dapatkan soalan nombor 6 sampai nombor 10. Okay, soalan nombor 6 sampai nombor 10 untuk soalan ni. Okay, so siapa nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Tanya je. Okay, 12 minit lah you bagi. Sampai pukul 9.50. Ada tanya? Kelas?
So macam mana? Ada nak tanya ke? Aina, boleh jawab tak? Ada 9 orang kat sini. Nazira Fatini. Okey tak? Alright. So, okay. Aina dah boleh. So, Anis, macam mana Anis? Dah sampai nombor berapa? Luffy, kalau nombor 6 boleh jawab tak? Luffy.
So 951, siapa nak jawab soalan nombor 6 ni? Tadi yang minta Lutfi kan? Lutfi, apakah jawapan nombor 6 ni? Okey, jawapan ni. Tak dapat cikgu. Okey. Okey, kita tengok nombor 6 ni. Dia bagi satu koordinat. Okey. Koordinat B iaitu negatif 0.5 dengan 0.86 lah. Dia punya koordinat B tu. Cari nilai theta. Okey. So, apa yang kita boleh buat dekat sini adalah first, kita sambungkan daripada titik O ni pergi kepada titik B tu. Okey. Pergi ke titik B. Dan dari titik B bawa ke bawah yang boleh menghasilkan sudut 90 darjah. Okey, sudut 90 darjah iaitu segitiga bersudut tegak lah. Okey. So dari sini kita akan dapat sudut sepadan dekat sini lah, iaitu theta ataupun kita boleh letakkan X kat sini. Alright. So dekat sini kita ada X dia negatif 0.5, itu di sinilah negatif 0.5 dan dia punya Y dia 0.86 kat sini. So Luffy, daripada sudut X tu, apakah dia punya opposite dan apa dia punya adjacent dan apakah dia punya hypotenuse? 0.86 ni apa? Opposite ke, adjacent ke, hypotenuse? Dan negatif 0.5 ni adjacent ke, hypotenuse ke, ataupun opposite? Jawab tu je. Lain kita explain lagi. 0.86 adalah opposite. Okey, betul. 0.86 opposite. Okey. Negatif 0.5? Adjacent. Okey. So kita ada adjacent. Okey. Dalam sin, cos dan tan, apa yang ada opposite dengan adjacent? Sin, cos dan tan. Yang mana ada opposite dan adjacent? Tan. Okey. So tan kita tahu nisbah dia adalah tan X sama dengan opposite bagi adjacent kan. So dapatkan, masukkan nilai dia, opposite adalah 0.86. Bukan warna hitam lah. Okey. 0.86 bahagikan dengan negatif 0.5. Okey. So awak akan dapat nilai lah tan X berapa kan. Okey. So nak dapatkan dia punya X tu, okey. X tu bukan sudut yang sebenar. Okey. X tu adalah sudut sepadan dia. Sebab kita nak dapatkan theta dia, jadi kita buat. Okey. X dia adalah sama dengan shift tan 0.86 bahagi dengan negatif 0.5. Okey. Cuba dapatkan Lutfi, berapakah sudut X tu? Okey. So jangan masukkan negatif Betul lah jawapan dia.
59.8 atau okay, 59.8 darjah. 59.83. Okay, so student. Negatif 0.5 tu abaikan Okay, so kat sini kita dapat 59.83. Okay, then lepas tu apa kita buat? Luffy? Dia daripada sukuan kedua kan? Macam mana dapatkan theta? Theta sama dengan apa? Pada sukuan kedua kita buat apa, Luffy? Tadi cikgu buat aja tadi. Nombor 2 tadi. Tolak 180 tolak lah kan. So 180 tolak dengan 59.83. So berapa darjah tu dapat? Seratus 120 perpuluhan okay, 120.17. So tukar dia macam mana? Okay, tukar yang kalau ni nampak dia bentuk sudut, bentuk koma tu kan. Tekan button tu, awak akan dapat jawapan dia lah. 120 darjah 10 saat. Ni saat 120 darjah 10 minit. Silap. 10 yang koma pertama ni 10 ni adalah bukan saat silap, ni minit. Ni minit. 120 darjah 10 minit. Okay, jawapan dia adalah ni. Kan? Boleh dapat tu, Luffy? Kan? Boleh kan? Betul tak? Awak tak nak je awak buat tadi. Kalau awak cuba betul tengok macam mana segitiga tu, boleh je awak kan? Okey. Cikgu nak minta Haikal buat apakah jawapan untuk soalan nombor 7 pula? Haikal? Dia bagi nilai bagi sin 30 darjah tolak dengan cos 30 darjah. Okey, Haikal macam mana kan? Dapat buat tak? Nombor 7 ni. Haikal. Haikal Adam. Tak ada Okey. Kita tengok sin 30 tolak dengan cos 30 darjah. Okey, so kita ada sudut 30 darjah di sini. So kenapa ada pecahan-pecahan, dan juga ada punca kuasa. So ini adalah jawapan dalam bentuk set. Bentuk set lah. Tapi kita kena tengok dari segi sudut-sudut khas. Special angle kan. Sudut-sudut khas dia. Ini kita ada sudut 30 darjah. Senang sikit lah. Nak 30 darjah. Okay, untuk sudut 30 darjah dengan 60 darjah, kita tahu segitiga bersudut tegak lah. Kat sini. So kat sini kita ada 30 dan di sini ada 60. So untuk 30 ni, simple je. Ingat kan, sin 30 sama dengan 1/2 pecahan dia. Itu saja. Dan awak akan dapatlah 30 darjah dengan 60 darjah dalam masa sekali lah. Okay, 30, 1/2 maksudnya opposite bahagi dengan hypotenuse. So 1 dekat sini, 2 kat sini. Dan kalau awak kira kat sini, awak akan dapat punca kuasa 3 lah. Okay. Dekat sini, dia bagi sin 30. Tolak dengan cos 30. Okay. Sin 30 kita akan dapat 1/2.
tolak dengan cos 30. Cos 30 adalah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Adjacent bagi hypotenuse. So, adjacent kita apa? Adjacent kita adalah punca kuasa 3. Hypotenuse kita adalah 2. So, maksudnya tolak dengan punca kuasa 3 per dengan 2. Okay, punca kuasa 3 per dengan 2. So, kita tengok dia punya penyebut dia dah sama, per 2. So, maksudnya 1 tolak dengan punca kuasa 3 per dengan 2. Okay. 1 tolak punca kuasa 3 per 2. So, jawapan dia adalah A. Okay. So, macam mana kita nak buat? Ingat balik macam mana kita buat segitiga bersudut tegak. Yang kita buat yang 30 darjah, 60 darjah dan juga 45 darjah tu. So kalau dalam soalan macam ni kita ada 30 dengan 30 kan? 30 darjah je. So kalau 30 darjah, ingat yang ni saja. Sin 30 sama dengan 1/2. Dan daripada situ awak akan dapat sisi satu lagi. Iaitu sudut sisi adjacent dia, punca kuasa 3. Macam awak tak hafal kan benda tu. Hafal ni je. Sin 30 ni special. Sin 30 confirm dapat setengah. 1/2. 0.5 lah. So tekan sin 30, 1/2. Itu je. Dan awak akan dapat lah dia punya adjacent dengan ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan berikutnya. Nombor 8. Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. PQR dan SQT. Okay, dia beri sin TSQ. So kita tahulah, kena tahu baca sudut macam ni kan. Okay, TSQ TSQ kan TSQ. So sudut dia dekat S. TSQ adalah sin 12/13 dan cos SRP. Okay, S, R dan P. So sudut dia di sini. Okay, bentuk sudut cakar. Yang warna merah ni cakar sudut cakar. Cakar kita tahu dia ada sukuan kedua. Okay, tak apa. Tengok dulu. Cari panjang dalam sentimeter RS. Okay, RS. Mana RS? Ni. Oh. Ni. Jarak dari sini ke sini dia nak. Okay. So, dekat sini apa yang kita boleh buat adalah pertama kali kita kena dapatkan panjang SQ lah. Okay, SQ tu kita boleh cari berdasarkan kepada sin sudut TSQ. Okay, sin. So sudut kat sini kan. Sudut di sini. So kalau kita tahu ini adalah opposite, ini adalah hypotenuse, yang ni adalah dia punya adjacent. Okay, dia bagi sin 12/13. So maksudnya kat sini hypotenuse dia adalah 13 dan adjacent dia dan opposite dia adalah 12. Ni opposite. So ini 12, ini 13. Tapi dekat sini nisbah paling hampir dia, nisbah terringkas untuk sin dia bagi tu 13. Tapi dalam panjang ST ni 39. So berapa kali ganda tu? Kita dapat 3 kali ganda kan. Daripada 13 tu darab dengan 3 dapatlah 39. So that mean dekat sini pun kena darabkan dengan 3. So bila kita darab dengan 3, kita dapat automatically QT ni 36 cm. Okay. So kita gunakan sisi-sisi yang ada tu untuk kita dapatkan panjang yang lain lah. Okay, ini T, ini S, ini Q. Okay. So sini 36, ini 39. So kita kena dapatkan QS ni, SQ ni lah. So macam mana kita nak buat?
gunakan teorem Pythagoras lah. By hope, senang je. Teorem Pythagoras kan? Okay, so Pythagoras theorem, punca kuasa 39 kuasa 2 tolak dengan 36 kuasa 2. So kita boleh dapat tolak dengan 36 kuasa 2. So kita dapat 225 lah. Punca kuasa 225. Punca kuasa answer sama dengan 15 cm untuk SQ. Okay, dia dapat dah. SQ ni 15. Tapi dia nak dapatkan PS. RS lah. So kita kena dapatkan sisi ni pula lah. Iaitu sisi QR ni. Berapa? Okay, QR. So QR, kita ambil sudut yang dia bagi tu. Cos SRP kan. SRP negatif 5/13. So, apa kita buat kat sini? Kita nisbah ni kita boleh pergi kepada sudut sepadan ni lah. Yang ni ada sudut cakar. Tapi sudut sepadan dia adalah di sini. Iaitu PRQ. Okay, PRQ. So, PRQ kita dapat 5/13 lah. Okay, cos tu kan. Cos. So, maksud cos adalah adjacent bahagi dengan hypotenuse. So, adjacent dia 5. So, 5. Tak kasi 5. Hypotenuse dia 13. So, hypotenuse sama ukuran yang dia bagi kat situ. 13 dan 13. So, sama ukuran. So, maksudnya panjang QR ni 5 cm. So, nak dapatkan panjang RS berapa? RS sama dengan 15 tolak dengan 5. So, kita dapat 10 cm. So, jawapan dia nombor 8 adalah A. Okay? Boleh So, dia banyak sikit kerja lah. So, kita kena gunakan teorem Pythagoras. Okay? Satu lagi kita kena ingat dia punya opposite mana, adjacent mana, hypotenuse mana. Itu sangat penting untuk memudahkan kita tentukan kalau dia bagi nisbah tu mana hypotenuse dia, mana opposite dia. Dari situ kita mudah kita carilah. Okay, tolong tengok balik macam mana awak nak buat nisbah trigonometri yang awak belajar masa tingkatan 3. Okay, so kahtua tu sangat penting. Yang tingkatan 5 ni awak banyak kepada sukuan-sukuan trigonometri lah. Okay, kita pergi tengok nombor 9 pula. Dalam ajar di bawah, PQS ialah segitiga bersudut tegak dan QRST ialah garis lurus dan R ialah titik tengah bagi QS. So maksudnya RS berapa sentimeter? RS akan jadi 6 cm sebab dekat titik tengah kan. So kita dapat dah idea dari situ macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Okay, cari nilai cos X. Okay, cos X cos X okay, cos X. Cos X maksudnya sudut sepadan dekat sini adalah di sini. Cos untuk X lah. So tekan theta lah untuk sudut sepadan dia. Okay. Yang ada kat sini opposite bagi theta. Opposite bagi theta. Dan juga satu lagi kat sini dia punya adjacent iaitu 12 cm. Kita nak dapatkan cos. Okay, cos theta sama dengan adjacent bahagi dengan hypotenuse. So kita kena buat jalan kira untuk dapatkan hypotenuse ni pula. Iaitu sisi paling panjang. So kalau sisi paling panjang, kita kena buat tambah. Operasi tambah. Itu punca kuasa
12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. So kita dapat punca kuasa 144 tambah 25. So far kita dapat 169 lah. Dan kita dapat 13 cm untuk panjang PS. Okay. So cos theta sama dengan 12 bahagikan dengan 13. Okay, 12 bahagikan 13. Tapi kita tak nak cari cos theta. Kita nak dapatkan cos X. So cos X dalam gambar rajah ni adalah sudut cakar. Sudut cakar. So kalau sudut cakar, sudut dia adalah pada sukuan ke-4. Okay, pada sukuan ke-4. Silap cikgu. Sukuan ke-2. Silap. Cakar Cakar pada sukuan kedua. Okay. So then kat sini, pada sukuan kedua, cos adalah negatif. So makanya cos theta akan jadi negatif 12/13. Silap tadi sudut cakar ada pada sukuan ke-2. So cos X akan jadi negatif 12/13. So jawapan dia kat sini lah A. Okay, negatif 12/13. Okay. Cikgu nak minta Batrisha jawab untuk soalan nombor 10. Batrisha, apa jawapan awak untuk soalan nombor 10 ni? Tak dapat lagi. Okay. Dia tanya apa ni? Dia ada graf Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Okay. Cari nilai K. So cari nilai K. So kita nak sudut. Okay. Actually sudut ni tak kira pun. Actually kita boleh menduga. Okay. Boleh menduga lah kat sini. So kalau kita tengok sudut, ini mesti 180. Dan ini 90. Dan ini 270. So julat dia mesti berada pada sudut 180 hingga 270. Okay. Itu pada sukuan ketiga. So mana sukuan ketiga ni? Sudut-sudut yang pada sukuan ketiga ni. Okay. Yang kita ada 210 dengan 225. Dan kebiasaannya persilangan dia, okay, persilangan sudut ni mesti berada pada tengah-tengah antara sukuan tu lah. Okay. So maka 270 tambah dengan 180 bahagi 2. So kita dapat berapa? Ini mesti di tengah-tengah. 270 tambah dengan 180 bahagi dengan 2. So kita dapat 225. So makanya jawapan dia adalah ini. C. Kiraan dia simple je. Sebab dia tengah-tengah kan. Actually boleh je yang awak nak tekan calculator untuk dapatkan titik persilangan ni. Okay. Tapi the best choice adalah awak menggunakan kaedah cuba jaya. Dan secara logically dia berada di tengah-tengah. So sebab apa kalau kita tengok kat sini, kalau kita tekan calculator lah, sin 225, sin 225, jawapan dia negatif ataupun negatif 0.707. Dan kita tekan cos 225, kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu negatif 7.07. Awak boleh bagi kaedah cuba jaya, gunakan calculator, tekanlah antara sin 210 dengan cos 210 sama tak? Kalau tak sama, confirm lah jawapan dia adalah C. Soalan math ni, matematik ni,
dia ada yang certain yang kena kira macam tadi. Okay, ada yang certain tu kita boleh buat kira logik andaian kita. Okay, kita tahu dah bahagian tu okey. Ni 90, ini 180. Lepas tu 270. Lepas tu 360. So that mean K tu pada sukuan pada sudut ke berapa kan? Pada sukuan ke berapa? Kat sini kan. K ni pada sukuan ke berapa? Kita tahu yang ni adalah sukuan pertama. Yang ni sukuan kedua. Yang ni pada sukuan ketiga. Dan yang last sekali pada sukuan keempat. So that mean K tu buat dia pada sukuan ketiga. Okay, bila K pada sukuan ketiga, kita boleh dah tahu dah. Sudut dia 45 darjah dah out. 312 pun out kat sini. So that mean in between dia adalah 210 dengan 225. Tekan je kalkulator tu. Tekan kalkulator, tengok yang apa yang sama. Itulah jawapan dia. Okay, berarti Syah, boleh? Okay. Okay, ada 15 minit, lebih kurang 12 minit ni. Cikgu nak minta awak jawab soalan nombor 11 hingga soalan nombor 16 ni. Habis yang kertas satu ni. Ada 5 soalan kan? 11, 12, 16. Ada 6 soalan. Tolong buat untuk soalan ni. Ada yang fikir logik ni. Yang boleh awak buat cepat. Okay, minta awak buat sebelum habis kelas.
Okay, ada siapa nak memberi jawapan? Ada soalan-soalan yang cikgu nampak ni kita boleh buat try and error je. Ada yang buat kena buat pinggiran sikit lah. Okay. Okay, cikgu nak kongsi sikit soalan nombor 13 dengan nombor 16 ni. Macam mana kita nak jawab soalan dia? 13 dan 16 ni. Okay, graf manakah yang mewakili Y sama dengan cos X? Y sama dengan cos X. Okay, untuk julat di antara 90 hingga 270. Ini teka je. Tak payah jawab. Tak yakin ke apa-apa pun. Ini teka je. Tapi pada tak nak teka, orang tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator kan. Okay, cuba tekan kalkulator. Dia nak 90 hingga 270. In between nanti 90 hingga 270 tu, kita ada 3 sudut yang standard. Iaitu 90, sudut 180 dan 270. Okay, cuba tekan kalkulator. Cos 90 dapat berapa, cos 180 dapat berapa, cos 270 dapat berapa. Dan awak akan dapat jawapan dekat mana. Okay, siapa nak jawab soalan ni? 13. Ni cikgu bagi bintang je. Siapa nak jawab soalan ni? Ini paling senang, nombor 13 ni. Soalan SPM tu. Siapa nak jawab soalan ni? Simple je. Soalan nombor 13 tu. Okay. Cikgu tolong kirakan. Okay. Ada nak jawab kan? Okay, Aina dapat jawapan B. Betul. Jawapan dia adalah B. Okay. So, kalau kita tengok cos 90 kan. So, cos 90 awak akan dapat kosong lah. Okay. 180 awak akan dapat negatif 1. 270 awak akan dapat kosong balik. So, mana yang sepadan ni? Dengan jawapan kosong, negatif kosong ni. Of course adalah jawapan dia adalah B. Pada kosong, negatif 1 dan 270. Tak sampai seminit dah siap kan? Nombor 13 ni. Sekejap weh. Pengiran ni. Okay. Untuk soalan 16 pula. Okay. Ajar di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf Y sama dengan cos X. Sebahagian sebenarnya kosong hingga 270. Kita tengok sini. Sampai 270. So dia nak dapatkan koordinat bagi R. Okay. Koordinat bagi R. Alright. So kat sini kita kena dapat, dia dah bagi dah. Iaitu negatif 1/2 M. Okay. Itu negatif 1/2 M. Okay. So kalau kita tengok sini, Y sama dengan cos X kan. So amplitude dia berapa? A dia akan jadi 1. Sebab dia tak ada apa-apa nilai kat depan kan. Nothing kat sini depan ni. So A adalah 1. So that mean kat sini kita boleh agak kan. M ni berapa? M ni adalah 1. Dan bawah dia negatif 1. Dan dekat sini dia bagi negatif 1/2 M. So secara roughly kita dah dapat dah negatif 0.5 ataupun negatif 1/2. So semua jawapan ada negatif 0.5. Cuma sudut dia kita kena tengok lah kat mana.
Okey. Sudut dia pun okey, kalau kita tengok sini dia berada pada sukuan kedua kan. Okey, pada sukuan kedua. Semua sudut pun sukuan kedua. Macam mana kita nak dapatkan nilai dia? Okey. So dia dapat y sama cos x. So y kita dah ada dah. Y adalah negatif 0.5. So maksudnya dekat sini cos x sama dengan negatif 0.5. Dia main kita kena dapatkan sudut dia berdasarkan ikut dengan teknik sudut sepadan lah. So mula kita dapatkan x sama dengan cos negatif 1 0.5. Dapatkan dulu tu berapa? So should be kita akan dapat 60 darjah kat sini kan. Shift cos 0.5. Yes, 60 darjah. So 60. Okay. So kalau macam sudut dia pada sukuan kedua kita kena tolak. So kita kena tolak. So nak dapatkan sudut dia theta adalah sama dengan 180 tolak dengan 60 darjah. So kita dapat kat sini 120 darjah. So maksudnya 16 jawapan dia B. 120 darjah negatif 0.5. Boleh? Ni simple je. Soalan SPM ni. SPM 2019. SPM 2019. Terlalu simple untuk ni. Untuk kategori yang kita dah nampak dah direct tu untuk jawapan ni. Okay. Sebenarnya kita pergi kepada soalan 15 dulu. Okay, 15 soalan 2018 lah. 15 ni ajar di bawah menunjukkan titik K yang diplot pada satu cartas Chartez. Okay. Hitungkan nilai sin theta. Okay, ni adalah soalan yang berkaitan dengan sudut mana tadi? Ada satu soalan kan? Soalan nombor 6. Dia ada kaitan dengan soalan nombor 6. Dia sama je, mirip yang soalan nombor 6 tu. Siapa boleh jawab? Sin theta tu apa? 2018. Okay, Aina boleh jawab nombor 15 ni? Atau siapa? Batisha nak jawab? Jalan kira ni boleh kira, boleh refer soalan nombor 6. Sebiji macam tu. Tapi dia tak dia bezalah. Yang ni pada sukuan pertama. Yang nombor 6 sukuan kedua kan. So yang ni sukuan pertama sebab dia bagi theta tu pada sukuan pertama. Okay, siapa nak jawab? Nombor 15. Dia jawab. Dia nak jawab Okay, Aina jawapan dia B. Okay, betul. Jawapan B. B B salah rasanya. Okay, kita tengok sini. Okay, so 9 12 kan. So 9 dekat sini, 12 di sini, menegak. Lintang 9. Okay, so daripada sudut theta ni, 12 ni adalah dia punya opposite. 9 dia adalah punya adjacent. Okay. Oh betul lah. B jawapan dia. Okay. So nak dapatkan sin theta sama dengan, so kita dapatkan x di sinilah. So kalau kita buat punca kuasa 12 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2. So kita dapat 12 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2 sama dengan 225 punca kuasa. So dapat 15. X ni 15. So that means sin theta sama dengan
12 per dengan 15. So kalau kita kecilkan kita dapat 4 per 5. Kenapa dia cikgu letak positif? Sebab dia berada pada sukuan pertama. So pada sukuan pertama, apa-apa adalah apa-apa sin ke cos ke tan ke, apa-apa tu maksudnya apa tu, tiga-tiga tu dia punya nisbah dia akan jadi positif. So that mean 15 jawapan dia B. Okay, betul Aina? Terima kasih. Tahniah. Cikgu bagi Aina 3 bintang. Okay, nombor 14. Soalan 2017 ni. Okay, ajar di bawah menunjukkan sebuah bulatan unit. Okay, cari nilai sudut bagi sektor meja POQ. POQ mana kan? Soalan ni agak rumit sikit. POQ. So sudut juga sudut meja. Sudut meja POQ. So sudut meja dekat sini. Sudut meja dia. So that mean kita kena dapatkan satunya sudut di sini dan satu lagi sudut di sini. Alright. Tapi untuk sudut yang pada sukuan kedua ni kita tak boleh ambil direct So kita kena ambil sudut sepadan ni kat sini. Okay, kena ambil sudut sepadan warna hitam. Okay, ada sudut kat sini. Tu awak dapatkan sudut warna merah kan? Belah sana tu warna merah. So kita dapat segitiga, kita buat segitiga dia. Keluarkan segitiga dia. So dia punya X dia negatif 0.866 dan Y dia 0.5. So kat sini negatif 0.866 dan Y dia 0.5. Okay. So dekat sini kita nak kena dapatkan sudut di sini lah. Okay. So di sini adalah opposite. Theta. Ini adalah adjacent. So kita gunakanlah tan untuk dapatkan sudut theta tu. So tan theta sama dengan opposite 0.5 bahagi dengan negatif 0.866. Okay. So nak dapatkan theta tu abaikan negatif lah. So tan theta sama dengan 0.5 bahagi dengan 0.866. So theta awak akan dapat dia punya jawapan 0.5 bagi 0.866. So kita dapat 0.577. So shift tan answer, so kita dapat 30 darjah. Okay, 30 darjah. So mana maksudnya sudut kat merah tu berapa darjah? Sudut yang dekat sini X lah kita letak X, ni Y. So nak dapatkan X sama dengan 90 tolak dengan ataupun tak payah 90 lah. Kita ambil yang terus sudut dia ni. Sudut terus ni. X. Iaitu 180 tolak dengan 30. So kita dapat 150 darjah. And then kita nak dapatkan Y pula. Y pun buat segitiga bersudut tegak di sinilah. Okay. So kat sini kita dapat 0.707. Ini kita dapat 0.707 negatif. Okay. So kita gunakan tan juga. Sebab dekat sini sudut Y dia, ini adalah opposite dia. Yang ini dia punya adjacent kan. So tan Y sama dengan 0.707 bahagi dengan 0.707. So dapat 1. So shift tan 1 kita dapat shift tan 1 kita dapat 45 darjah. So dapat 45 darjah. So maksudnya Y ni 45 darjah lah. So nak tambahkan 150 tambah dengan 45. So kita dapat jawapan dia 195
darjah kat sini. So 195 darjah. So jawapan nombor 14 adalah C. Okey, untuk soalan nombor 11 dan 12, okey. Dan soalan subjektif tu kan. Kita ada nombor 11, 12, 13 kita dah bincang. Okey, dan soalan subjektif ni nombor kertas 2 ni, nombor 1 hingga nombor 2 ni, cikgu nak awak buat. Baik sebelum minggu depan hantar kat WhatsApp cikgu. Okey? So tolong buat kerja rumah untuk soalan nombor 1 dan nombor 2. Okey. So jangan sampai di sini saja. Jumpa lagi pada minggu depan. Oh dah berkurang dah, kurang dah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.